أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah kerezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal aqla kerezekilah juga kepada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Ya saya muliakan dan saya hormati Tuan Nazir, tuan-tuan imam, seluruh jawatan kuasa masjid yang saya hormati dan saya muliakan, para ahli ilmu dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita sama-sama melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah pagi ini tuan-tuan saya teruskan lagi pembacaan kitab Risalatut Tauhid. Ya, kitab yang bertajuk Risalah Tauhid karangan Al-Imam Syekh Arsalan Ad-Dimashqi. Baik, baru kali kedua kita baca kitab ni tuan-tuan ya. Kali yang pertama berbicara berkaitan dengan fasal yang pertama, iaitu syirik yang tersembunyi. Saya ulang sedikit tuan-tuan sekalian ya, supaya kita ada kesinambungan perbahasan kita pada pagi ini. Syekh Arsalan mengatakan kulluka syirkun khafiyun, setiap diri kamu syirkun khafiyun, terdapat syirik yang tersembunyi. Kalau dalam bahasa mudahnya tuan-tuan, dalam diri kita ni tersembunyi syirik, ataupun dengan kata lainnya syirkul khafi, ya syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Saya ringkaskan begini tuan-tuan, sebagaimana pernah yang kita baca kali yang pertama dahulu dalam bahasannya. Bila mana Allah mencipta kita, Allah letak kita dua perkara. Pertama, Allah meletakkan nilai dan makna. Yang kedua, Allah letakkan tujuan dan penyaksian. Ya. Yang pertama, Allah meletakkan nilai dan makna. Nilai dan makna diri kita ini adalah tidak lebih daripada hamba. Maka bila mana kita hidup sebagai seorang hamba, diri kita ada nilai dan ada makna. Tapi kalau kita tidak hidup sebagai seorang hamba kepada Allah, bahkan ada setengah manusia ni bukan setakat dia tidak mengakui dirinya hamba, tetapi dia mengaku dirinya Tuhan, maka langsung tak ada nilai pada diri dia. Ya, contoh kita kata Firaun, Namrus, ni Allah humban dia dalam neraka. Kenapa? Kerana orang-orang yang menjadi ahli neraka ni orang yang tak ada makna dan tak ada nilai. Maka kita hidup, Allah cipta kita, maka Allah letak makna dan nilai, iaitu tidak lebih daripada seorang hamba. Saya selalu ulang pada tuan-tuan dan tuan-tuan pun masih ingat insya-Allah, dan tuan-tuan sudah cukup faham. Ya, kekasih Allah yang begitu sekali dicintai oleh Allah itu pun hamba. Disebut oleh Allah dalam Quran banyak tempat, tidak lebih daripada seorang hamba. Ya, sebagaimana saya pernah sebut pada tuan-tuan, kita ni kalau ada kekasih, tak mungkin kita nak gelarkan kekasih kita hamba. Ya. Mana ada orang bercinta, berkasih, tiba-tiba dia gelarkan kekasihnya hamba. Apa khabar hamba hari ni, sihat ke? Macam mana besok, minggu depan, hari Minggu kita boleh jumpa ke hamba? Kita tanya dia, you cakap dengan siapa ni? Dengan kekasih I lah. Habis sampai tahap gelarkan hamba, maka tak mungkin. Tapi Allah ni tuan-tuan, dia menggelarkan kekasihnya, nabinya, rasulnya adalah hamba. Kenapa? Kerana nilai manusia dan makna hidup kita adalah hamba. Okey, dalam bab perbahasan kita ni pula, kenapa berlakunya syirik kecil dalam diri kita? Iaitu syirik yang kita tanpa kita ketahui kita telah mensyirikkan Allah, iaitu tidak mentauhidkan Allah, iaitu berlaku pada tujuan dan penyaksian. Sebab tu solat ni tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dah faham sangat dah tentang solat. Solat ni yang pertama sekali ialah nak membuktikan kita tidak lebih daripada seorang hamba. Sebab tu kita sanggup meletakkan wajah kita ni, muka kita ni ke tempat yang paling, tempat kita pijak lah, mudah bahasanya tuan-tuan. Ya, sejadah ni kita pijak. Ya, tempat-tempat yang ni semua orang pijak ni, ada tempat ke yang tu? Semua orang dah pijak dah ni. Tapi kita sanggup, walaupun kaki orang pernah pijak di atas kapek-kapek yang di kadang-kadang ada tikar dan sebagainya, kita sanggup letakkan muka kita. Kenapa? Itu bukti seorang hamba. Dan dalam solat juga dia ada tujuan dan penyaksian. Tujuannya di saat awal-awal lagi, usalli fardal maghrib lillahi ta'ala
usalli fardhu subhi lillahi ta'ala. Mana tahu hidup ni ada tujuan, sentiasa kita sebut dengan lillah. Kita makan lillah, kita tidur lillah. Apa lagi tuan-tuan? Apa-apa sahajalah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini tujuan. Jadi kalau kita kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita nak sebut dengan sebab tu ada setengah-setengah tuan-tuan guru kita, dia nak buat satu benda disebut lillahi ta'ala. Dia nak makan satu lillahi ta'ala, dia nak pergi satu tempat lillahi ta'ala, supaya tujuan dia adalah Allah. Tujuan. Yang kedua, penyaksian. Dalam solat tuan-tuan, setiap kali kita solat ni ada penyaksian, dia panggil at-tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Di setiap kita rakaat yang terakhir kita ada tahiyat. Di dalam tahiyat itu ada tasyahud. Kenapa? Kerana kalau kita tidak selalu berada dalam tujuan dan penyaksian, mungkin tanpa sedar kita mensyirikkan Allah dengan syirik kecil. Tujuan apa? Apa kita nak kata matlamat di saat kita menyebut lillah? Supaya kita buat sesuatu tidak kerana selain Allah. Kenapa kita tasyahud yang terakhir tu? Supaya menyaksikan Allah, bukan menyaksikan diri kita. Tuan-tuan, kita solat ni kadang-kadang kita rasa rajin sebab tu kita solat kan? Ke rasa macam mana? Ni datang pagi-pagi ni, kalau duduk kat rumah rasa okey juga tuan-tuan, boleh selimut lagi ni. Tapi kat sini tak boleh dah. Kenapa kita datang ni? Kerana ingin menyaksikan Allah, bukan nak menyaksikan diri kita ya sebagai seorang yang pandai beribadah, rajin beribadah, hebat. Tidak. Ya, kita bangun malam pun untuk apa? Untuk menyaksikan Allah. Bukan kita bangun malam kerana apa? Kerana kita nak tunjukkan diri kita ni adalah seorang hamba yang benar-benar rajin, benar-benar kuat, benar-benar hebat, kerana mampu berdiri di sebelah malam, di waktu malam. Tidak. Kita baca Quran untuk menyaksikan Allah. Yang wujud hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang kaya hanya Allah. Okey, selesai tuan-tuan. Tu sedikit perbahasan ulangan. Untuk hari ini pula, pagi ni, kemudian Syekh Arsalan menyebut dalam fasa yang sama, wala yabinu laka tauhiduka, tidak akan terzahir dengan jelas tauhid kamu kepada Allah illa, melainkan idza, apabila kharajta anka, melainkan jika kamu keluar daripada dirimu sendiri. Setelah berbicara tentang menyelamatkan diri kita, memahamkan diri kita agar tidak berada dalam syirik yang tersembunyi, maka hidup ini kita teruskan lagi untuk menzahirkan ketauhidan kita kepada Allah. Seulang lagi sekali, ni kalam yang ringkas. Dia bahasa Arab ni tuan-tuan, makin ringkas dia makin dalam bahasa dia. Tapi kita sebut seulang lagi sekali, wala yabinu laka, tidak akan terzahir dengan nyata, dengan jelas, tauhiduka, tauhid kamu kepada Allah, keesaan kamu ataupun mengesakan Allah, ya, tidak akan terzahir, tidak akan nampak jelas. Tuan-tuan, salah satu dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa bergerak dalam tauhid, berbicara dalam tauhid, bertindak dalam tauhid, diam kita pun diam dalam tauhid, ya, bicara kita pun bicara dalam tauhid, duduk kita dalam tauhid, berjalan kita dalam tauhid, hatta kita tidur pun tidur dalam tauhid. Jangan tidur dalam syirik kepada Allah. Macam mana nak zahirkan semua tu? Nak biar nampak nyata pada bicara saya dengan tuan-tuan. Contoh kadang-kadang ni kan tuan-tuan ni, saya dengan tuan-tuan ni katanya sedang menghadapi ataupun akan menghadapi krisis makanan. Ni ayam pun tak ada ni ya. Ayam ni ada ke tak ada? Ke saja sembunyi. Wallahualam tuan-tuan, wallahualam, kita tak tahu. Ya. Krisis makanan. Nanti orang kata macam mana kita ni ustaz? Macam mana kita ni tuan Haji? Tuan, macam mana kita ni nak berhadapan dengan krisis makanan ni? Tak makan matilah kita. Sudah. Ya. Jadi bicara-bicara begini ni, risau-risaunya tersembunyi tanpa sedar. Ya, kita berbicara seolah-olah Allah tu tak wujud. Allah tu sudah tidak berkuasa. Allah itu sudah tidak pemurah. Allah tu sudah tidak memberi rezeki. Kerana selama ini kita hidup pun tuan-tuan, kalau kita teliti betul-betul, kita hidup ni adakah dengan sebab makan? Berapa ramai orang makan kemudian meninggal? Adakah kita hidup ni sebab ubat-ubatan? Berapa ramai orang kat hospital, duduk hospital di bawah apa? Seliaan doktor pakar, seliaan nurse-nurse yang ada, kepakaran-kepakaran yang ada, mati juga. Tapi usaha wajib. Jangan, kalau macam tu ustaz tak payah pergi hospital, tak boleh tuan-tuan sekalian ya. Kalau sakit mesti pergi hospital. Kalau ada doktor bagi ubat, mesti makan. Lepas tu kalau masa duduk majlis, saya ulang banyak kali pada tuan-tuan, masa duduk mengaji dengan almarhum Dr. Harundin dulu,
Dua perkara kita kena buat. Pertama, ikhtiar zahir, wajib. Ya, jangan pula mentang-mentang kita bertauhid pada Allah, serahlah pada Allah, kan? Ada makcik, ada seorang makcik ni, bila mana dia sakit, tapi dia makam dia tinggi dah tuan-tuan. Bila mana dia sakit, dia tak pernah cakap pada Allah, ya Allah, kau sembuhkan aku, ya Allah. Kenapa? Kerana dia tahu, dia kata Allah tahu, Allah tu maha tahu. Dia mengetahui dengan ilmu yang dia belajar, Allah itu maha tahu bila dia nak bagi saya sakit, bila dia nak bagi saya sihat. Sekarang dia bagi saya sakit, bila nak sihat, tunggulah Allah nak bagi sihat bila. Ni wali lah tuan-tuan. Kita ni orang awam. Bila mana orang awam, kita kena pergi ke hospital. Kalau dah pergi hospital, doktor kata makan ubat, makan je lah. Berapa kali satu hari? 3 kali satu hari. Tapi walau bagaimanapun, adakah kerana ubat itu? Tak. Adakah kerana doktor itu? Tak. Doktor pun mati juga. Dah ramai doktor meninggal juga, ya. Ustaz pun meninggal, tuan guru pun meninggal, nabi pun meninggal. Maka apa yang kita fahamnya, meninggal itu kerana apa? Bukan kerana tak makan, bukan kerana tak makan ubat, bukan kerana tak makan nasi, tapi kerana telah sampai ajal. Jadi benda-benda begini ni, bimbang-bimbang kita terkeluar patah-patah perkataan yang tanpa sedar, ya. Bukan kita nak cakap apa tuan-tuan. Kadang-kadang kita orang awam ni tak kerja, tak makan lah Ustaz. Itu biasalah tuan-tuan orang awam. Tapi dia tidaklah beriktikad sampai mati dia dengan tak kerja itu. Tuan-tuan, ada yang tak kerja langsung sampai waktu makan, ada makan untuk dia. Siapa? Anak tuan-tuan. Kerja dia main. Main aja kerja dia. Pagi main, malam main, siang main. Anak-anak tuan-tuan, anak-anak kita, cucu-cucu tu. Tapi masa makan, dia makan kenyang sama macam kita lah. Apa dia? Allah dah siap sedia rezeki dia melalui kita. Atau kalau lebih lagi kita nak merendahkan diri, sebenarnya yang kita dapat makan tu pun bukan rezeki anak tu sebenarnya. Cuma dia Allah bagi melalui kita. Tuan-tuan ya. Lepas tu jangan takut nak beranak ramai. Ya ke? Aduh, tak mahu dah Ustaz. Ya, dunia sekarang ni semua dengan duit. Dulu orang beranak 14, 15. Orang sekarang 2, 3. Kenapa? Tak tahu dah, tak mampu dah. Sebenarnya semua tu daripada Allah. Jadi saya ulang lagi sekali pada tuan-tuan, teks dia, wala yabinu laka tauhiduka, ia tidak akan nyata dengan jelas tauhid kamu kepada Allah melainkan bila mana kamu keluar daripada diri kamu. Baik, apa maksud keluar daripada diri kita? Jadi syarah dia tuan-tuan sekalian, buku ni saya ada dapati dia ringkaskan. Nanti kalau tuan-tuan nak, tolong bagi tahu pada saya ataupun Tuan Haji berapa nak, saya bawa. Dia dah ringkaskan. Kurang-kurangnya tuan ada teks dan syarah ringkas. Yang ada pada saya ni syarah yang agak detail sikit lah. Jadi tidak terzahir kepadamu hakikat ketauhidan kepada Allah dalam dirimu. Ya, kerana tauhid itu ada dalam diri saya, dalam diri tuan-tuan. Ya, sebagaimana iman ada dalam diri kita. Melainkan setelah kamu keluar daripada diri kamu. Apa maksudnya? Maksudnya ialah tidak menisbahkan diri, sifat-sifat yang ada pada diri dan perbuatan yang terzahir pada diri, ya, secara hakiki dan tersendiri, tetapi menghayatinya kesemuanya daripada limpahan kurnia Allah. Iaitu Allah lah yang maha mencipta kita, Allah lah yang maha pencipta diri kita, sifat-sifat yang segala ada yang pada diri kita dan perbuatan kita. Itu maknanya kita keluar daripada diri kita ni, jangan sekali-kali kita menisbahkan segala apa yang ada pada diri ni daripada diri kita. Ni banyak kali saya ulang pada tuan-tuan. Contoh sekarang ni, kita belajar. Maka kita belajar ni tuan-tuan, adalah sedikit ilmu. Kita bekerja, adalah sedikit harta. Sikit tuan-tuan ya. Kerasa banyak dah. Ya, rasa korun lagi banyak. Kita berusaha, adalah tuan-tuan macam kita katalah dah kerja lama dah. Adalah naik pangkat tu. Tapi ada orang kerja lama dah tuan-tuan sekalian, sampai pencen tak naik pangkat juga. Habis yang orang ni kerja sekejap naik pangkat. Kenapa? Sebenarnya semua itu limpah kurnia dari Allah. Jangan kita rasa sedikit pun daripada diri kita. Bagus Tuan Haji berniaga, untung banyak. Ni sebab saya pandai Ustaz. Sebab saya rajin. Sebab saya bersungguh-sungguh. Sebenarnya tuan-tuan, mungkin ada orang lain jauh lebih bersungguh daripada kita. Ada orang lain jauh lebih rajin pada kita. Ada orang lain jauh lebih ikhlas daripada kita. Kita rasa kita dah ikhlas dah, tapi ada lagi tuan-tuan orang yang lebih ikhlas. Siapa dia? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita rasa kita kuat dah ibadah, ada lagi orang yang jauh lebih kuat daripada ibadah kita pada Allah. Kita rasa kita dah cukup takut,
Sebenarnya sebab itulah jangan nisbah pada diri kita. Sebab kalau kita nisbah pada diri kita, ada orang lain jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Kerana yang baik itu adalah dari Allah. Boleh tuan-tuan? Baik, maka punca manusia terperangkap dalam dirinya dan dengan dirinya. Ya, terperangkap dalam diri kita dengan sebab diri kita sendiri menisbahkan segala sifat-sifat perbuatan-perbuatan pada diri ini ialah adalah pada rasa berdikari atau bebas daripada Allah. Manusia salah satu konsep hidup ni dia nak hidup bebas. Ya, nak hak kebebasan. Betul tuan-tuan ya? Sebab tu kita sekarang ni katanya, minta maaf saya sebut sikit, di Indonesia ni Islam liberal, mungkin di sini pun hampir sama lah tuan-tuan, sebab kadang-kadang dia fahaman-fahaman tu dia duk belega sekitar Nusantara ni, ada beberapa fahaman, antaranya ialah Islam liberal. Jadi Islam liberal ni dia tak boleh pergi jauh. Sebab apa? Sebab Islam dengan liberal ni dia bercanggah dah perkataan, dia tak boleh duduk sekali. Islam liberal, sebab Islam ni dia terikat dengan Allah, liberal ni dia nak bebas dari Allah. Sebab tu tak boleh pergi jauh. Mana boleh dalam masa terikat dan bebas. Saya dengan tuan-tuan macam-macam mana pun kita nak bebas daripada Allah, kita tetap tak akan jauh dengan Allah, tak bebas. Sebab apa? Setiap kelipan mata kita, setiap denyutan jantung kita, setiap langkah yang kita berjalan, setiap patah yang kita bicara, setiap huruf yang kita dengar, setiap bicara mulut, lidah kita, semua itu dari Allah, dari izin Allah, dari kehendak Allah, dari kurnia Allah. Maka boleh bebas tak daripada Allah? Tak. Semakin manusia ingin menjauhi Allah, dia semakin dekat dengan Allah. Sebab tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nak lari ke mana sebenarnya? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang yang tak datang masjid ni, akhir sekali orang bawa dia letak kat depan. Tuan-tuan, jangan sampai tahap tu lah. Ya, tak nak datang masjid, akhir sekali meninggal dunia, orang usung dia letak depan sekali pada imam. Ada, saya ingat Allah Syekh apa masa di Mesir dulu, dia kata ada manusia ni tak pernah langsung datang masjid seumur hidup dia, kecuali sekali saja dia datang. Ya, sekali je. Itu pun dia datang tu cukup hebat, dia duduk di depan lebih pada imam. Mana ada orang depan pada imam? Tak pernah duduk depan pada imam. Mana ada depan pada, tapi ada ni depan pada imam. Kenapa? Kerana dia nak tak nak, dia suka tak suka, sampai satu saat dan ketikanya, walau dia jauh tak nak, dia nak jauh dari Allah, Allah akan tarik dia sampai ke depan. Ya, jadi hidup ni janganlah cuba nak jauh dari Allah, tak nak sembahyang, tak nak puasa, apa lagi, tak nak macam-macam lah tuan-tuan manusia ni, tak nak tutup aurat, akhir sekali Allah bungkus dia dengan kain kafan. Ya, mula-mula tak nak tutup kepala je, akhir sekali Allah bungkus daripada kepala sampai ke kaki. Ya ke Allah bungkus? Iyalah, Allah matikan dia, maka Allah gerakkan dengan fardu kifayah hukumnya, kita bungkus, habis dia. Ya, orang perempuan di luar sana kena ingat dah tuan-tuan sekalian, dia jangan sampai ke tahap Allah paksa sampai ke tahap itu, dan dia dah tak boleh nak buat apa-apa. Allah, gitulah tuan-tuan, padahal keadaan dirinya sentiasa dalam pemeliharaan Allah dan pentadbirannya. Sebab tu Allah ni tuan-tuan, salah satu yang kena sentiasa ada dalam hati tuan-tuan, huwal mudabbir. Dia adalah Tuhan yang sedang mengurus takbir hidup kita semua. Kita nampak kita yang urus, sebenarnya tidak. Ya, ada pengurus-pengurus ke? Ni pengurus syarikat besar ni Ustaz. Sebenarnya dia sendiri tu pun diurus oleh Allah. Tuan-tuan, kalau sejujurnya lah, apa yang tuan-tuan urus sendiri untuk diri tuan-tuan? Yang tuan-tuan urus sendiri. Ada dia begini tuan-tuan ya, kita nak sebut supaya kita taklah terkeliru sangat. Hidup ni dia bahagi dua, satu hidup ikhtiariyah, satu hidup ijbariyah. Itu istilah bahasa Arab. Hidup ikhtiariyah ni Allah suruh kita ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Nasi dah ada kat depan kan, kena usaha, ya usaha, ambil nasi tu, masukkan ke dalam mulut pula kena usaha, ya kunyahlah, kena telan terus, boleh juga tapi kena telan jugalah. Ya, kalau tak kunyah tak telan, tak ke mana nasi tu. Ya, bawalah pergi pasar ke pergi mana, telan dulu. Maknanya itu usaha dan ikhtiar. Tapi kalau kita teliti betul-betul, nak kunyah tu, nak kena menggerakkan apa, macam-macam lah anggota kita ni di sini, di mulut dan sebagainya, itu semua adalah izin Allah. Mana bukti? Buktinya dulu dia dapat makan elok, sekarang dia tak boleh nak buka mulut pun tak boleh dah.
Habis dulu kenapa dia boleh buka mulut dengan elok, dia kunyah elok-elok, sekarang ni tengok kat hospital. Tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan berapa ramai orang yang dah nak buka mulut pun tak boleh, apatah lagi nak kunyah. Nak angkat tangan letak makanan dalam mulut pun dah tak boleh dah, apatah lagi dia nak telan makanan dia. Habis dulu macam mana? Siapa dia? Ya dulu pun dia juga, hari ni dia juga. Habis kenapa dulu boleh, hari ni tak boleh? Allah dah tak bagi izin kepada dia. Sebab tu selagi mana Allah bagi izin mulut saya dengan tuan-tuan boleh berbicara, banyak-banyak baca Quran. Selagi mana tangan kita boleh bergerak, tuan-tuan sekalian ya, selagi mana kaki kita boleh berjalan, tolong datanglah masjid. Tapi sini yang setakat saya pergilah tuan-tuan, ni antara tempat paling ramai subuh. Antara ada yang lagi yang ramai, tapi antara kalau biasanya macam itulah tuan-tuan ya, kita pun lemah juga. Jadi salah satu saya nak ulang balik pada tuan-tuan, sentiasa hadirkan dalam hati kita Allah itu huwal mudabbir. Dialah Tuhan yang sebenar-benar mentadbir, urus hidup saya dengan tuan-tuan. Saya ingat lagi Tok Guru saya sebut apa, kita ni kalau makan sekalipun, kita kunyah sekalipun, kita dah telan sekalipun, masuk dalam perut kita, apa lagi kita boleh buat? Dah tak boleh dah. Habis siapa yang buat? Allah yang uruskan. Ada yang jadi makanan yang kita makan tu, ada yang jadi apa? Dia jadi karbohidrat tu, dia jadi apa? Dia jadi tenaga. Tuan-tuan tukar sendiri ke nasi tu jadi tenaga? Kita makan nasi ayam, kita makan nasi apa, masuk, kemudian dia jadi karbohidrat. Yang nasi tu karbohidrat lah, tapi dia tukar jadi tenaga. Siapa yang tukar tu? Kita makan protein, dia jadi membesar badan kita. Siapa yang membesarkan badan kita tu? Tapi ada orang, tuan-tuan pernah tengok ada orang, kita tengok dia makan 3 pinggan tapi badan dia kurus kering. Sehingga ada seorang kawan saya di Mesir dulu, minta maaf di Mesir itu, kita dulu makan dalam talam. Bila kita makan dalam talam, kadang-kadang nasi tu banyak masuk. Makan dalam talam ni dia tak terasa, rupanya dah 3 pinggan kita makan. Jangan main-main tuan-tuan, makan dalam talam ni dia selera lain macam. Kalau kita nampak, kadang-kadang kita makan bahagian kita sikit, agak-agak sepinggan kan, ataupun separuh pinggan, kemudian tak habis lah. Kawan saya tuan-tuan, yang nasi yang tinggal tu agak-agak untuk 3 orang lagi, dia makan habis. Tapi badan dia keding je, kecil je badan dia. Tak tahu dia makan dengan siapa, saya tak tahu dah. Tapi nak bagi tahunya, adakah kerana makan banyak tu badan jadi besar? Kadang-kadang orang tak makan banyak pun tapi badan dia besar. Betul ya? Siapa yang membesarkan? Tuan-tuan kita fikir ginilah, lembu tu ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut, dia makan rumput aja, tapi badan dia dengan tenaga dia kuat pada kita yang makan nasi apa, macam-macam nasi Arab lah, nasi apa kita ni. Kenapa tuan-tuan? Daripada mana lembu tu besar? Adakah besar? Kalau macam tu rasa-rasa minta maaf lah tuan-tuan ya, kalau ada krisis makanan, rumput banyak lah. Ya ke boleh cakap gitu? Tuan-tuan jangan risau lah tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab lembu tu pun makan rumput boleh besar, 100 kilo dia boleh pergi. Tenaga dia tak cerita dah tuan-tuan. Kita 4 orang ni tengok ni, nanti tunggu 2 bulan lagi, kita 5 orang kadang-kadang tak sanggup nak gebahkan dia. Daripada mana tenaga dia? Adakah daripada rumput? Daripada Allah. Itu penyaksian dia panggil. Boleh tuan ya. Kadang-kadang kita minum power root pun tak power juga. Dah power dah, memang power root, tengok tak power juga tuan-tuan. Akhir-akhir ni kurang power sikit ya, ke makin bertambah. Macam-macam kita suplemen kita pakai. Okey, seterusnya tuan-tuan ya. Dia tajuk ni sebenarnya tajuk berat, tapi saya bahas ringan-ringan boleh lah ya. Tajuk ni dia tauhid tahap 2. Dia bukan tauhid tahap 1, dia tauhid tahap 2. Dia tauhid tasawuf. Ada setengah orang tak setuju tuan-tuan. Ada orang kata tauhid tasawuf lah. Dia begini, tauhid ni dia bahas pertama akal, supaya akal kita jangan salah faham tentang Allah. Bahas kedua hati. Maka hati ni, kerana tauhid itu bukan di akal, tauhid itu di hati. Tapi sebelum nak faham bawa ke hati, kena faham dulu dengan akal. Sebab tu ada setengah ulama dia bahagi iman tu ada 2. Imanul aqli dengan imanul qalbi. Iman secara akal dengan iman secara hati. Tapi yang diterima ialah iman di hati, bukan iman di akal. Tapi sebelum nak beriman, akal kena berfungsi dulu, memahami tentang alam semesta dengan Tuhan yang mencipta alam semesta. Okey ya tuan-tuan ya. Maka sebab tu setengah ulama yang setuju, dia kadang-kadang ni bahasan akademik. Yang setuju, yang tak setuju terpulanglah tuan-tuan.
Ya, maka dia kata, mana boleh sebut tauhid tasawuf ustaz? Tauhid lah, tasawuf lah. Ialah tauhid tasawuf ni ialah tauhid yang bahas secara di sini. Tidak lagi bahas di sini. Yang tuan-tuan, dia ada dua kitab ni juga dinamakan Risalah Tauhid. Tapi Risalah Tauhid di sini Imam Syekh Arsalani dia bahas di sini. Dia bahas dari segi rasa. Tolong rasa bahawa hidup ni bukan kita. Bukan kita apa maksudnya? Bukan kita yang apa? Yang usaha dan berjaya dengan usaha itu. Tak, Allah. Kerana berapa ramai yang jauh kuat usaha dia dengan tidak tidur malamnya, dengan rancangnya, dengan belajarnya, dengan ilmunya, dengan segala-galanya, tapi gagal. Apa tuan-tuan ya? Jangan sebarangan hidup ni, kecuali kita sandarkan seluruhnya pada Allah, barulah kita bebas daripada syirik yang tersembunyi itu, sehingga kita merasakan diri kita. Diri kita ni ada satu perkataan tuan-tuan, aku. Dia panggil aku dan keakuan. Sebab itulah syaitan ni ataupun iblis dengan bahasa mudahnya, dan termasuk Firaun yang marah sangat Allah kepada Allah, murka sangat pada dia sebab syaitan pernah sebut iblis, ana, dia kata ana, aku. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu tak boleh sujud pada Nabi Adam ni? Ma mana'aka, apa yang menghalang kamu wahai iblis? Allah tanya soalan. Apa masalah kamu sebenarnya yang kamu tak boleh nak sujud pada Adam? Dia kata ana khairun minhu, aku lebih baik pada dia. Yang ni bahasa dia, aku lebih baik pada Nabi Adam. Allah tanya, kenapa yang kamu rasa kamu baik? Khalaqtahu min tin, engkau cipta dia daripada tanah, wa khalaqtani minan nar, kamu cipta aku daripada api. Tapi memanglah kalau kita belajar tanah dan api ni, unsur api ni lebih hebat lah. Contoh, kita pasang lilin, kita pasang lilin. Lilin tu api dia menegak ke atas. Kalau kita tongging lilin ni kan, dia tetap naik ke atas api tu. Lilin memang nampak ke bawah, api dia tetap naik atas. Itu unsur api. Tu dia rasa hebat, dia tetap ke atas. Tanah ni kalau cuba tuan-tuan ambil seketul tanah, tuan-tuan lontar ke atas setinggi mana pun, tanah ni tetap akan jatuh ke bawah. Itu tanah. Maka siapa kita ni? Daripada tanah. Tak payahlah kita angkat diri kita setinggi mana, tapi Allah Ta'ala ni dia maha tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu kamu tak tahu. Kerana dalam diri manusia ni ada apa? Roh. Roh ni tuan-tuan unsur apa? Unsur atas. Yang tanah tu unsur bawah, itu jasad. Dan diri kita sebenarnya bukan jasad, diri kita sebenarnya adalah roh. Sebab tu jasadnya akan hancur. Habis yang masuk syurga siapa? Kita lah. Kita yang mana? Kita yang roh tu. Cuma Allah akan bagi pada kita akhirat nanti, dia panggil jasad ukhrawi, jasad yang sifat dia akhirat. Kenapa Allah tak nak bawa jasad kita ni? Kerana jasad ni sifat dia dunia. Dia busuk, dia hancur, dia tak mampu bertahan dengan benda-benda yang itu, maka Allah ganti. Habis yang orang mati syahid, tuan-tuan, mati syahid ni hebatnya, syahid itu menukar jasad dia daripada duniawi, dia jadi ukhrawi. Kita tak mampu nak buat begitu. Tengok baru ni yang aksiden tuan-tuan sekalian, kita takziah pada keluarga dia yang pelajar 5 orang tu. 5 ke ya? Yang kena itu. Kan ada seorang tak terbakar mayat dia, yang hafiz Quran tu. Yang dia hafiz Quran, remuk dah tuan-tuan sekalian, kemudian tak terbakar mayat dia, tak hancur mayat dia sebab apa? Hafiz Quran. Tuan-tuan, kita cubalah niat, sempat lagi. Saya ni sempat lagi ke? Ya. Kuliah ayuhal kafirun pun dah bertukar-tukar dah akhir-akhir ni. Sempat tuan-tuan. Sebab apa? Yang ni yang satu, kalau kita belajar rasio dalam kitab ni, inilah dia panggil tujuan. Li. Bacalah tuan-tuan, hafalah kerana Allah. Allah boleh angkat saya dengan tuan-tuan, walaupun kita hafal 1 juzuk pun, tapi niat kita kerana Allah, Allah boleh letak nama saya dengan tuan-tuan dalam kumpulan hafiz Quran. Berapa ramai orang mati atas katil dia, tapi dalam senarai nama dia dalam orang yang mati syahid, sebagaimana orang mati syahid di medan perang. Sebab tu syahid ni tuan-tuan kena cita-cita juga untuk mati syahid. Saya ni nak mati syahid macam mana ustaz? Ya, kalau duduk Palestin nampak jalan jugalah. Duduk mana? Ukraine. Nampak juga jalan nak mati syahid. Duduk di Gaza, tiba-tiba duduk Malaysia ni nak mati syahid macam mana? Tuan-tuan, mati syahid ini Allah boleh anugerah, 1 syahid besar, 1 syahid kecil. Maka kalau kira-kira pelajar-pelajar baru ni, dia mati syahid.
Syahid kecil. Ya, satu dia mati dalam belajar. Sebab tu kita ni tuan-tuan, jangan berhenti belajar. Duduk sekejap, malaikat pun tulis kita ni belajar pagi ni. Ya. Maka bukan kata balik mati nanti nak mati, tapi kalau kita mati sebagai seorang yang mati syahid kecil. Kenapa? Kerana orang yang belajar ni ialah berada di jalan Allah. Sebab tu kena sentiasa niat kita ni sebagai pelajar. Walaupun kita dah pandai dah apa tuan-tuan, tapi banyak benda lagi yang kita tak pandai, kita belajarlah. Maka sepanjang mana kita niat diri kita pelajar, kita mati syahid. Kerana orang belajar ni orang yang sedang berjuang fi sabilillah. Apatah lagi kena hempak aksiden. Ya, depan dengan belakang bom kena hempak. Salah satu mati syahid kecil ialah dihempak bangunan, dihempak oleh kenderaan. Ya, aksiden nama dia. Kemudian apa? Mati lemas. Mati lemas tu syahid kecil. Kita nampak sedih tuan-tuan, tapi Allah bagi anugerah kepada dia. Mati Covid baru-baru ni, ya, syahid kecil. Tapi syarat-syarat lain tu, itulah tuan-tuan sekalian, syarat-syarat lain. Baik, seterusnya saya teruskan sikit lagi. Jadi tidak ada sesuatu dalam hati dan jiwa kita pada setiap detik hidup, disebutnya setiap detik kehidupan yang saya dengan tuan-tuan lalui, ingatlah bahawa Allah yang sedang memelihara kita dan Allah sedang mengurus takbir kita. Baik, sejak dia mula mengenal alam duniawi dengan akalnya, ia serba terbatas, maka terpancar dalam cermin mindanya tentang benda-benda di persekitarannya yang mempunyai hakikat yang tersendiri. Tuan-tuan, bila mana kita fikir dengan akal kita, kita lihat segala apa yang bergerak di depan mata kita di alam semesta dan sebagainya, maka kita kena faham setiap ni ada hakikat. Ada yang kita nak kata apa ya? Ada sesuatu di sebaliknya. Contoh, kita tengok alam yang ada ni, dengan langitnya, dengan buminya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan binatang yang segala-galanya tuan-tuan, di sebalik ini ada tanda dan bukti wujud Allah yang sedang mengurus takbir, termasuk diri saya dengan tuan-tuan. Ya, termasuk diri kita ni, segala apa yang ada ni ada hakikat yang tersendiri di sebalik yang kita kena faham. Allah sedang menyusun. Kita pernah sebut tuan-tuan, hidup ni kalau tak ada qada dan qadar, tak tahu ke mana saya dengan tuan-tuan. Kalau kita pilih sendiri, tentu sendiri, masa nak lahir itu tuan-tuan tentu sendiri, nak lahir lelaki ke nak lahir perempuan. Agak-agak sekarang ni dah lahir ke belum? Kau duk fikir tak habis-habis lagi. Kemudian nak lahir lelaki ke nak lahir perempuan, kemudian nak lahir nak jadi anak siapa? Pilih. Kalau Allah tak tentukan kita ni jadi anak orang ni, jadi orang ni, tuan-tuan agak-agak nak lahir jadi anak siapa? Anak PM? Ke anak yang di-Pertuan Agong? Ke anak ulama? Ke anak seorang Nabi? Pening juga tuan-tuan. Kalau jadi seorang anak Nabi, tak kena gaya anak Nabi Nuh, habis cerita. Rasa-rasa dah elok dah jadi anak Nabi, tak kena gaya anak Nabi Nuh, sudah. Nak lahir anak siapa? Anak raja? Pening juga kita tuan-tuan. Maka baiklah Allah yang tentukan kita lahir jadi anak siapa? Anak Pak Ahmad. Kat mana? Kat Sabak Bernam contohnya. Lahir kat mana? Kalau tuan-tuan Allah bagi pilih, Allah tak tentukan pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak lahir kat mana agak-agak? Kat Mekah lah ya. Ya. Lahir kat Mekah, kemudian kok tak kena gaya jadi Abu Lahab, sudah. Subhanallah. Sebab tu lah. Kalau macam tu, sebab tu lah salah satu rukun iman kita kepada rukun iman, iaitu beriman dengan qada dan qadar. Beriman je lah tuan-tuan. Apa makna beriman? Percayalah, yakinlah dengan apa yang Allah telah tentukan pada kita. Inilah yang terbaik. Yakinlah tuan-tuan. Kita sekarang ni jadi lelaki, perempuan jadi perempuan. Alhamdulillah. Tak payahlah duk rasa-rasa nak pergi mana, nak tukar apa semua. Tak payahlah tuan-tuan sekalian. Tak payahlah, cita-cita tu batalkanlah. Ya. Ya, seorang tu pergi mana dah ya? Biarkanlah ya. Saja teringat. Baik, lalu dia mula memilih. Tapi kalau saya baca, tapi saya kadang-kadang duk fikir seorang-seorang tuan-tuan, nak baca semua ke nak baca pilih-pilih. Tapi kadang-kadang kalau baca tu rasa ada itu jugalah. Saya baca sikit lagi di sini. Yang tadi okeylah tuan-tuan, tak payahlah yang situ. Saya baca seterusnya. Tapi buku ni tak, yang syarah panjang ni dia dah tak cetak. Kalau tuan-tuan nak photostat ataupun nanti saya minta pelajar saya tu dia buat PDF lah. Yang kalau nak yang ni buat PDF saya bagi pada Haji lah insya-Allah. Ataupun kita boleh guna yang buku kecil, tapi buku kecil tu dia ringkas sangat. Di sini pun saya terus baca makna keluar daripada diri tu tuan-tuan. Ada sikit lagi. Baik, padahal semua makhluk-makhluk tersebut
dicipta serta secara benar oleh Allah, maka hakikat diri mereka adalah hakikat Allah yang mencipta mereka. Baik, ni jangan salah faham tuan-tuan ya. Jadi hakikat yang tersirat di sebalik apa yang kita nampak ni, termasuk diri kita ni, adalah semuanya dari Allah, semuanya milik Allah, semuanya tidak akan bergerak tanpa Allah. Itu yang kita kata la haula wala quwata illa billah. Ada satu lagi bacaan kalau tuan-tuan nak tinggalkan kereta. Saya dulu kereta saya pernah kena curi. Saya pun cerita daripada seorang ulama tu, dia kata lain kali kalau kamu letak kereta kamu kunci lah. Kunci kena kunci tuan-tuan. Jangan tak kunci. Dia kata apa? Dia baca satu perkataan, dia kata ada satu bacaan yang para alim ulama amal, dia kata la tataharrak zarratan illa biiznillah. Masa tuan-tuan kunci tu, tuan-tuan keluar daripada tu, tapi dia cakap kalau boleh, kalau terbaiknya tuan-tuan baca, tuan-tuan keliling sekali, keliling. Berapa kali nak baca? Mungkin 3 kali ataupun 5 kali. La tataharrak zarrah illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu zarrah pun, satu debu pun, kecuali dengan izin Allah. Maka maknanya kalau ada orang datang nak curi kereta, wal-iyazubillah, minta jauh tuan-tuan sekalian ya, dia tak akan bergerak kereta kita kat situ. Dia tak akan boleh bawa mengkokok dia masuk dalam tu, dia duduk situlah. Dia tak akan bergerak kalau Allah tak izin. Memang barakah. La tataharrak zarratan illa biiznillah. Itu bacaan dia. Tapi selalu saya bersama dengan tuan-tuan, bacaan ni dia kena baca Fatihah sekali, selawat ni mujarak. Apa-apa bacaan kalau nak mujarak, ni almarhum Tok Guru Rundin kata, nak mujarak apa saja tuan-tuan. Macam kalau anak-anak tuan-tuan menangis kan, cucu menangis, pukul 3 pagi pula tu, mesti dia telefon kat atuk dia dah. Baca dulu Fatihah, selawat 3 kali, baru baca ayatul kursi. Jangan terus-terus pergi baca ayat kursi. Kita tak ada kunci, tak ada pembuka dia. Itu mujarak. Yang tadi pun sama, tuan-tuan letak kereta, ya, tuan-tuan kunci dulu, kemudian tuan-tuan turun, baca yang tadi, la tataharrak zarratan illa biiznillah. Tapi dia pesan kat saya, kalau boleh pusing kereta tu, pusing kereta tu lah. Pandai-pandai lah tuan-tuan sekalian. Tapi orang kata, haji perlu pusing kereta sekali je tuan-tuan pusing, jangan pusing banyak kali ya. Tapi bacanya dalam kita nak pusing tu mungkin 2, 3 kali ataupun 5 kali. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan berkongsinya ialah ayat tu menyebut la tataharrak, tidak akan bergerak ya, zarrah, walaupun sebesar debu pun atas muka dunia yang kita tengok. Rupanya kita rasa yang kita nampak debu tu berterbangan, bergerak sebab angin ya. Tak ada angin, mana debu berterbangan? Sebab angin. Tidak tuan-tuan, sebenarnya kerana Allah. Cuba tengok burung yang terbang, cuba baca surah Al-Mulk. Kan ada satu cerita dalam ayat tu, burung tu terbang. Sebab apa dia terbang? Sebab dia ada sayap? Tak. Bukan sebab dia ada sayap dia boleh terbang. Sebab apa? Allah yang pegang dia masa dia duduk terbang tu. Ibarat bahasa tuan-tuan ya, dengan kudrat Allah, dengan iradah Allah. Bukan Allah pegang, tidaklah maksud dia. Tapi cuba baca, kami yang pegang, Allah kata. Kita nampak dia duduk sayap. Sebab dia ada sayap, kita pun nak jadi burung. Betul ya? Kita nak jadi burung ke kita nak terbang? Ada orang bercita-cita nak terbang. Boleh ada tak orang terbang tuan-tuan? Ada. Siapa boleh terbang? Kalau kita baca, tuan-tuan cuba baca kisah-kisah awliya-awliya Allah, wali-wali Allah. Tu ada. Antara yang boleh duduk berada di udara ni, Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah yang kita dah baca ni, antara wali orang perempuan ni. Dia dah maqam dia boleh berada di udara. Macam mana? Allah yang izinkan dia, bukan dia. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Di sini dia bawa satu ayat, allazina yadhkurunallah, orang-orang yang sentiasa berzikir pada Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Tengok ayat ni kita pernah baca dulu tuan-tuan ya. Orang tanya kita, boleh tak zikir berdiri? Ni ayat Quran ni, allazina, orang-orang yang yadhkurunallah, dia berzikir kepada Allah. Dalam keadaan bagaimana dia berzikir kepada Allah? Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Duduk pun boleh berzikir. Wa ala junubihim, dan di atas. Junub ni asal makna lambung dia. Dengan kata mudahnya, dia sedang berbaring. Maknanya di sini masa kita nak tidur ni, boleh zikir tak? Boleh. Tuan-tuan sekalian ya, sebelum tidur kan kita ambil wudu. Kalau kita nak solat taubat dulu, kemudian ambil wudu. Kalau tak nak solat pun ambil wudu untuk tidur. Dia ada dua, satu wudu untuk solat, satu wudu untuk tidur.
Nanti orang kata, Ustaz, kalau saya ambil wuduk sentuh dengan orang rumah saya, batal lah. Tuan-tuan, kalau wuduk tak sentuh orang rumah pun, kalau dah tidur batal lah. Kan? Kena sentuh dulu. Ya, kalau tuan-tuan tak ada orang rumah pun, tak ada orang rumah, saya tak ada orang rumah Ustaz, habis tak batal wuduk? Batal, dah tidur batal lah wuduk tu. Tapi kenapa kena ambil wuduk? Salah satunya sebab sunat sebelum sunnah. Ya, sunat dan sunnah Nabi adalah kita wuduk dulu sebelum tidur. Dan bila mana nak tidur tu dah ada wuduk, sedang eloklah tuan-tuan, zikirlah dulu. Zikir macam mana nak kena bangun balik? Tak payah duduk terlentang macam tu. Ini ayat Quran, ini kita dah belajar. Baik. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang sentiasa berfikir ya tentang khalqis samawati wal ard, kejadian yang Allah cipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Lalu mereka mengatakan apa? Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini antara doa. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah kamu cipta segala-gala ni adalah batil. Ya, tidak ada tujuan, tidak ada matlamat, sia-sia, tak ada. Ya, kamu cipta segala benda ni. Cuma sebab itulah tuan-tuan, kita ni tak tahu kan. Kadang-kadang tumbuh-tumbuhan yang ada dekat rumah kita itulah ubat kita. Kita cari kat mana? Kat hutan. Padahal depan-depan rumah tu. Macam burung ciak. Duduk mengaji dulu, burung ciak tu, kita pun pelik. Kenapa burung ciak dia suka bersarang kat rumah? Dia ubat asma. Tuan-tuan tangkap buat sup. Kalau anak-anak asma tu tangkap, ya sembelih lah tuan-tuan ya. Buat sup. Hirup dia punya itu ubat asma. Almarhum tu guru kata. Dan ada lagi lah rumput-rumput, dia panggil apa, rumput apa yang dekat rumah tu? Rumput apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Yang dia panjang-panjang sikit, dia batang, dia ada batang tu. Ya. Rumput sambar. Tu ubat tu. Tapi kena belajar lain kali lah tuan-tuan ya. Tapi apa kita nak sebutnya ialah, wahai Tuhan kami, setelah kita berfikir dengan apa yang Allah cipta ini, di sebalik itu adalah tanda bukti kewujudan Allah, bukti keagungan kebijaksanaan Allah. Lalu Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah kamu cipta segala ni sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, fakina azaban nar, maka lindungilah kami, peliharalah kami daripada azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Ali Imran 191. Baik, alam ini seluruhnya dari sudut penciptaannya, maka ia adalah sesuatu yang benar, iaitu wujudnya jika dinisbahkan kepada Allah adalah hakikat. Namun jika ia dilihat secara terpisah daripada Allah, maka penyaksian dan persepsi itulah yang batil. Jadi dia ulang begini tuan-tuan. Apa yang dalam ayat ni, Rabbana ma khalaqta hadza batila? Apa maknanya? Wahai Tuhan, kamu cipta segala alam ini bukan sia-sia. Apa makna bukan sia-sia? Iaitu semuanya terkait dengan dirimu yang benar. Okey tuan-tuan ya. Dan bila mana saya dengan tuan-tuan melihat alam ini terpisah dari Allah. Contoh, ada orang ni tuan-tuan, dia fahaman apa dia panggil? Nature. Alam ini tercipta dengan sendiri. Orang ini berada dengan pandangan yang batil, kerana dia telah memisahkan alam daripada penciptanya. Ini apa? Yang kalau berlaku apa-apa ni, banjir apa ni apa ni dipanggil? Mother Nature ke apa? Kenapa istilah-istilah ni diwujudkan oleh orang-orang golongan kafir? Dia cuba memisahkan kita dari Allah. Jadi bila saat kita melihat segala apa yang berlaku dengan banjirnya, dengan tsunami-nya, dengan kemaraunya, dengan hujannya, semua tu dari hakikat sebenarnya menunjukkan sebuah kebenaran wujudnya Tuhan yang Maha Pencipta. Itu alam. Diri kita ni apa? Diri kita ni sama lah. Kalau pokok yang tumbuh itu tidak tumbuh dengan sendirinya, hujan yang turun itu tidak turun dengan sendirinya, ya, langit yang apa kita kata, yang mendung, langit yang cerah dan sebagainya tidak berlaku sendirinya, kecuali semua terkait dengan Allah yang mengurusnya. Habis diri kita ni, Allah sentiasa menyaksikan Allah, sentiasa bahawa tujuan hidup ni kepada Allah. Di sini tuan-tuan ya, di sini. Nanti macam ni Ustaz, macam mana nak kena pegang tasbih ke? Subhanallah. Tak, tidak tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan bawa tasbih, dia tasbih ni alat yang menyebabkan kita ingat Allah. Kalau ada alat lain tak yang boleh kita ingat Allah? Boleh, counter tu kan. Bawalah counter tu. Sebab kadang-kadang orang duk sibuk, ni Nabi selalu bawa tasbih ke? Habis yang tuan bawa counter tu Nabi bawa? Lagilah Nabi tak bawa, sebab masa tu langsung tak ada. Tasbih kurang-kurangnya dah ada dah berapa ratus tahun. Jadi orang duk sibuknya tu, sebenarnya bukan masalah itu, masalahnya nak ingat Allah. Ya, macam kita pakai kopiah ni kan.
Kurang-kurangnya taklah nak masuk kedai nombor dah. Sebab apa? Ingat kopiah kau, ingat Allah. Saya minta maaf tuan-tuan dia, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir ni, mesti dia akan bawa kita ke Sungai Nil. Sungai Nil tu naik kapal aja. Naik kapal pusing Sungai Nil. Rasa seronok ya. Sungai Nil ni, sungai salah satunya cabang dia daripada syurga. Baik. Biasanya kalau naik kapal tu, yang kalau tuan-tuan kapal yang besar-besar lah, kapal yang kecil-kecil tak ada lah. Yang besar-besar tu, duk kejap dia keluar lah golek pula dah. Gelek keluar. Masa tu ada kopiah atas kepala. Ambil kopiah tarik masuk. Sekaliannya. Ni biasanya saya minta maaf tuan-tuan ya. Pak cik yang transit kat Mesir nak pergi umrah. Saya kata baik transit dulu baru pergi umrah. Jangan balik umrah pergi situ jangan. Tak payahlah tuan-tuan. Tak payahlah naik kapal ya. Tengok tepi sungai Nil, ni lah sungai Nil. Gitu je lah. Jangan naik kapal tu. Dan kalau nak naik, pilih yang tak ada gelek tu. Kalau tidak naik, kau pakai kopiah baru balik ni. Balik umrah. Balik umrah. Mesti tak pakai tak kopiah kan. Masuk tu keluar. Sudah masa tu. Tapi kurang-kurangnya malulah kat kopiah tak? Ingat kopiah tu ada. Ya ke? Ke Allah yang ada. Jangan tuan-tuan, kopiah ni jangan ada. Sebab tu kita kata alat saja ni. Nanti malulah kat kopiah tu. Tak, malu kat Allah. Sama juga bawa tasbih. Kenapa bawa tasbih tu? Sebab nak ingat Allah. Bukan bawa tasbih saja-saja. Jadi nak bawa apa pun boleh. Tetapi apa yang saya nak sebut ialah kalau alam semesta ini menjadi saksi wujud Allah, Allah yang mengurus takbirnya, habis diri kita samalah. Itu sentiasa ada dalam diri kita insya-Allah. Okey ke tuan-tuan? Okey dah ya. Cukuplah dulu hari ni dah. Dia mengaji tak boleh banyak sangat. Dia mengaji ni sebenarnya mencetuskan apa yang sudah sedia ada dalam diri saya dengan tuan-tuan. Ni kitab ni. Ni dah faham dah. Dah tahu dah. Dah faham dah. Macam mati dah. Tahu tak kita akan mati? Tahu. Ya. Cuma masalah satu je lagi. Rasa. Ada rasa nak mati? Ni sudah. Kalau tanya yang ni sudah. Tapi mati ni bukan masalah rasa. Semata-mata. Tak rasa pun mati, rasa pun mati. Baik kita merasai. Merasai itu bukan merasai untuk mati. Merasai bahawa hakikat diri kita suatu hari nanti akan mati. Habis apa nak kena buat? Datang masjid lah. Baca Quran lah. Bertaubat lah. Itu sebenarnya. Jadi ni sama juga ni. Kita dah belajar ni, dah faham dah ni. Siapa yang cipta alam ni? Semua boleh jawab. Siapa yang mengurus takbir alam ni? Semua boleh jawab. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Siapa menghidupkan? Allah. Siapa mematikan? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Tapi adakah kita menyaksikan segala-gala ini terhadap diri kita ni? Ni kita boleh bercakap ni. Siapa yang bagi ni? Allah. Yang boleh berkelip? Allah. Yang boleh mendengar ni? Allah. Bukan telinga. Sebab ada telinga yang tak dengar. Betul tuan-tuan. Dia duduk belah masjid aja. Dia tak dengar azan. Betul tuan-tuan. Dia telinga ni ada dua. Ada telinga zahir yang ni, ada telinga batin. Ni, yang ni. Yang ni dengar. Ada satu lagi telinga yang ni, dia tak dengar. Okey tuan ya. Ada dalam satu ayat yang kita dah baca sebelum ni tu. Ada telinga. Roh ni dia ada telinga dia. Roh ni dia ada mata dia. Roh ni dia ada hati dia. Dia ada jantung dia. Maka orang yang mendengar azan dengan roh dia, dia sampai. Maknanya roh dia tak pekak. Minta maaf cakap tuan-tuan sekalian ya. Telinga ni, jangan ni telinga ni tuan-tuan. Telinga ni semua dia dengar ni. Tambah-tambah orang dia pergi tak ada telinga ni. Roh ni, telinga roh. Roh ni dia akan dengar Quran. Telinga roh ni dia akan dengar azan. Dan dia akan menjawab. Wallahualam. Ada soalan ke dalam ni? Biasa di sini ya. Saya tengok sekejap tuan-tuan. Kalau ada lah, kalau tak ada okeylah, alhamdulillah. Ada. Tak ada alhamdulillah. Ya, tak ada. Baik, setakat tu dahulu insya-Allah. Tuan-tuan ada soalan ke yang kita itu ni? Cuma perbahasan ni dia ada sedikit lagi sambungan, akan datang nanti. Saya akan teruskan sikit lagi pada tuan-tuan, kemudian barulah kita pindah pada teks yang lain insya-Allah.
Jadi setakat itu dahulu, kalau tak ada soalan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.